Baik. Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. uh, Jadi hari ini saya hendak membuat atau mengulas ya, dua kenyataan. Sebenarnya banyak kenyataan tapi saya pilih dua ya, yang telah dibawa kepada perhatian saya. Satu, saya telah menjawab secara bertulis ya, iaitu kenyataan yang dibuat oleh orang kuat Najib, iaitu Isham Jalil. Dan satu lagi adalah kenyataan yang sedang ditularkan di WhatsApp ya, di mana kelihatan ada seorang pemimpin UMNO sedang cuba pertahankan Najib dalam hujah dia berhubung SRC yang telah diputuskan, kes SRC ya, yang telah diputuskan setakat ini oleh sejumlah 9 hakim, di mana Najib didapati bersalah menyeleweng dana SRC dan melakukan salah guna kuasa dan telah dipenjarakan. Okey. Jadi saya nak ceritakan dari sudut perspektif cerita dongeng baru yang sedang diwar-warkan. Baik. Saudara-saudari, apabila kita melihat ya kes Najib Razak ya, sebelum saya nak masuk tang mana cerita dongeng yang saya maksudkan itu, perlu kita ingat ya, bila kita nak meneliti sesuatu, kita perlu bersandar kepada fakta, bukti dan sebagainya, bukannya terhadap cerita ya. Sebab cerita ni, orang yang pandai bercakap, dia pandai bercerita. Okey. Jadi di manakah kita nak dapat bukti dan fakta ini? Jadi kita harus meneliti, mengikuti perkembangan dalam kes mahkamah SRC dari awal sampai ke akhir. Kita perlu meneliti, membaca hujah-hujah ataupun kenyataan-kenyataan saksi ya, peguam bela ya, pendakwa raya, kemudian alasan penghakiman oleh hakim Mahkamah Tinggi, panel 3 hakim Mahkamah Rayuan dan panel 5 hakim Mahkamah Persekutuan, yang memang banyak dokumentasi dia sebelum kita boleh membuat sebarang rumusan. Perlu saya ingatkan bahawa kita juga perlu meneliti bukti-bukti yang ditampilkan, sama ada secara lisan atau secara dokumentasi di dalam mahkamah yang menunjukkan kesalahan Najib. Ya, sepintas lalu dalam kes SRC Najib, dalam kes 1MDB Najib ya, terlalu banyak bukti telah ditampilkan. Jadi itulah menjadi sandaran kita apabila kita membuat penelitian. Seperti yang dikatakan oleh Ketua Hakim Negara, bagi mereka yang tidak membaca alasan penghakiman atau tidak faham alasan penghakiman tetapi tidak merujuk kepada pakar dan terus membuat kesimpulan, maka kesimpulan itu tidak ada asas atau akan tersasar daripada kebenaran. Jadi itu yang lebih penting. Dan pihak yang bertanggungjawab sebenarnya bukannya akan melambung cerita-cerita di media sosial. Sebaliknya, pihak yang bertanggungjawab, sekiranya UMNO bertanggungjawab, dia akan merujuk kepada alasan penghakiman dan menelitinya bersama pengikut dia. Jadi jika anda nampak UMNO berbuat demikian, baru anda boleh yakin mereka bertanggungjawab, sebab mereka sedang meneliti alasan penghakiman sepenuhnya bersama kami dan menjelaskan tang mana mereka setuju, tang mana mereka tidak setuju dan sebagainya. Dan tempat-tempat yang tidak difahami, mereka memanggil pakar. Ini tidak. Mereka ada pemimpin tertentu, termasuk ya Isham Jalil dan sebagainya, mendirikan mahkamah propaganda, mahkamah provokasi sekarang, dan sedang membuat hujah-hujah yang sebenarnya bukan hanya tidak tepat. Saya lihat satu video, ada seorang pemimpin UMNO yang berhujah pasal SRC. Ianya bukan hanya tidak tepat, ianya bersifat menghina mahkamah, ianya bersifat ataupun mempunyai risiko besar menghasut rakyat untuk mempercayai bahawa sistem kehakiman kita berlaku tidak adil. Dan
saya sebenarnya salahkan juga Najib atas perkara ni, kerana dalam keadaan terdesak di saat-saat terakhir untuk menaruh simpati, Najib juga telah melakukan perkara sama dengan fakta palsu. Kononnya dia telah dizalimi ataupun sesuatu yang tidak adil berlaku kepadanya, mahkamah tidak adil kepadanya. Sedangkan saya telah berulang kali, mahkamah telah memberi cukup ruang untuk Najib membela diri dia, tetapi sebaliknya pihak Najib memperkotak-katikkan proses mahkamah dan mengingkari, cuba melawan mahkamah, meminta penangguhan, sedangkan mahkamah telah menjelaskan sejelas-jelas mungkin tang mana ianya melanggari etika guaman. Apabila anda melantik peguam baru, bukannya mahkamah suruh Najib lantik peguam baru, dia lantik peguam baru, dan menurut etika guaman, peguam yang menerima arahan baru itu seharusnya sudah bersedia untuk menghadiri mahkamah, lebih-lebih lagi bila tarikh-tarikh sudah lama disediakan dalam kes Najib. Jadi tidak ada alasan munasabah diminta penangguhan, dan dilihat pelik Najib membuat segalanya termasuk pelantikan peguam baru di saat-saat terakhir, dan ini dilihat sebagai percubaan untuk menangguhkan rayuan, dan mahkamah telah menolaknya, tetapi memberikan dia ruang berkali-kali untuk membela diri. Tetapi arahan Najib kepada peguam dia bukan hanya sentiasa berubah-ubah, dia tidak mengambil peluang yang diberikan untuk membela diri, sekaligus memberi gambaran bahawa dia sebenarnya tidak boleh membela diri dan hanya ingin menangguhkan perbicaraan dia. Ya. Baik. Pertama sekali, kita lihat satu video yang sedang tular. Di dalam video yang tular itu, ya, didakwa, diberitahu, sebenarnya Najib tidak tahu 42 juta masuk, duit SRC masuk ke dalam akaun dia. Ini satu pembohongan, dan saya akan jelaskan tentang mana pembohongan ini. Sebab bukan hanya ada 42 juta ringgit, ada 2.6 bilion di dalam akaun Najib, dan ianya derma Raja Arab Saudi. Didakwa, ya, orang tu dalam video tersebut, dan dikatakannya sebab Arab Saudi ini memberi derma sedemikian adalah kerana Arab Saudi bangga atau teruja dengan pentadbiran Najib yang cekap, yang tidak ada terorisme, tidak ada gejala-gejala ekstremisme di dalam Malaysia. Maka atas ketakutan mereka setelah berlaku Arab Spring, jadi mereka menderma untuk memastikan UMNO kekal berkuasa, Perdana Menteri dari UMNO, dan untuk sebagai sokongan Najib. Ini cerita dongeng baru yang sedang diwar-warkan. Adakah cerita ni bersandar kepada bukti? Tak ada. Kes 1MDB ni sudah dipertikaikan dari 2015. Ini dah masuk 2022, 3 mahkamah sudah buat keputusan, dan keputusan dia terperinci, alasan kehakiman dia terperinci, bukti-bukti yang menunjukkan dana yang didakwa dari Raja Arab Saudi ini adalah bukan dari Raja Arab Saudi, dan sebahagian besarnya dari SRC, dari 1MDB sudah disahkan dengan bukti nyata. Tetapi sebelah sini, selepas mahkamah membuat keputusan, mereka mendirikan mahkamah propaganda dan membuat kisah dongeng baru. Adakah sebarang bukti ditunjukkan ianya dari Raja Arab Saudi? 2015 sampai 2022, sudah 7 tahun, tak ada. Kerja mereka adalah buat cerita baru, cerita. Inilah Pak Pandey UMNO yang memang kaki kelentong, yang memang kaki propaganda, terdesak, ya. Saya nak beritahu kepada jurucakap itu, ya. Pertama sekali, banyak bukti di samping apa yang didedahkan di mahkamah ni. Saya kira anda semua belum baca alasan penghakiman, anda semua tidak membaca atau melihat dokumentasi yang telah dipaparkan di mahkamah. Jadi saya beri bukti tambahan. Pertama, dan banyak kali bagi mereka yang sentiasa bersama saya, ya, dah banyak kali dengar benda ni. Jadi jika anda terdengar video tersebut ataupun memerhati video tersebut,
ataupun ianya dikongsi kepada anda menerusi WhatsApp dan sebagainya, cuba dapatkan maklumat siapakah orang yang sedang bercakap tu dan cuba hubungi dia dan cuba suruh dia jawab soalan saya. Pertama, kita tak perlu dengar sesiapa. Kita hanya berpandu kepada kenyataan Najib sendiri. Pada 2018, setelah Barisan Nasional kalah, di dalam satu temu ramah bersama Al Jazeera, Najib membuat pengakuan yang secara tidak langsung merupakan pengakuan bahawa rakyat Malaysia ditipu bulat-bulat sebelum PRU14. Sebelum PRU14, kita diberitahu ianya sah derma Raja Arab Saudi 2.6 bilion. Dalam temu ramah itu, Najib mengaku dia hanya menganggap itu derma Raja Arab Saudi. Di situ sahaja sudah terbukti bahawa Zaid Hamidi menipu apabila berkata dia ke Arab Saudi atau ke Asia Barat dan berjumpa wakil keluarga penderma. Terbukti Azam Baki menipu. Terbukti Apandi Ali menipu. Malah penipuan Apandi Ali saya akan cerita selepas ini. Di situ sahaja sudah terbukti ini adalah pengakuan Najib sendiri. Jadi tak kat situ sahaja kita berhenti sekejap. Cuba tanya orang yang bercakap tu. Apabila anda berdiri dan berhujah, anda mengeluarkan cerita dongeng yang baru ni, tidakkah anda menonton temu ramah Al Jazeera di mana pengakuan dibuat tak lain tak bukan Najib sendiri? Bagaimana anda hendak menjawab soalan saya? Cuba jawab. Saya rela, saya tak tahu siapa individu tersebut, tapi saya rela dihubungi dan saya rela kita dipentas umum. Saya secara di umum, saya nak dia jawab kepada saya. Bagaimana anda hendak jelaskan bahawa Najib sendiri mengaku bahawa dia hanya anggap itu derma Raja Arab Saudi, sekaligus membuktikan penipuan Zaid Hamidi, sekaligus membuktikan penipuan Apandi Ali, sekaligus menipukan penipuan seorang pegawai dari SPRM. Bagaimana anda hendak jelaskan? Kedua, selepas PRU14, Menteri Luar Arab Saudi datang ke Malaysia dan berjumpa dengan Menteri Luar Malaysia pada ketika itu dan memberitahu, dan perkara ini dilaporkan di dalam media sejelas-jelas mungkin, bahawa derma yang wang yang didakwa derma dari Arab Saudi itu oleh Najib sebenarnya tidak ada kaitan langsung dengan kerajaan Arab Saudi. Bagaimanakah orang tu nak jelaskan? Ini adalah kenyataan rasmi daripada Arab Saudi. Bagaimana anda hendak jelaskan daripada cerita berbanding dengan satu kenyataan rasmi yang berupa bukti? Kerana kenyataan itu sudah didokumentasi dan merupakan bukti. Mana anda hendak percaya? Kalau dah keluar daripada mulut wakil kerajaan Arab Saudi, ianya tiada kaitan dengan Arab Saudi, bagaimana anda hendak mengatakan saya nak percaya cerita orang ni berbanding dengan kenyataan Menteri Luar? Ketiga, dalam saman Apandi Ali kepada Lim Kit Siang yang akhirnya gagal, Hakim memberitahu Apandi Ali membuat kenyataan bercanggah. Dalam sidang media pada 2016, Apandi Ali kata apa? Najib bersih. Dan dia dah hantar satu pasukan ke Arab Saudi dan sudah berjumpa dengan penderma. Maka pengesahan sudah dibuat. Tetapi di dalam saman bersama Kit Siang, Apandi Ali berkata sebenarnya pasukan sama ada tidak dihantar atau tidak berjumpa dengan penderma. Kini Apandi Ali disiasat. Tapi apapun ianya membuktikan Apandi Ali telah salah guna kuasa dia dan telah menipu dalam percubaan untuk membantu Najib. Dan kebetulannya Najib melantik Apandi Ali selepas memecat Peguam Negara terdahulu, di mana Peguam Negara terdahulu ada kertas pendakwaan dan hampir menangkap Najib, dan sebab itu dia dipecat. Dan jika anda teliti kandungan kertas dakwaan itu, segala yang ada di dalamnya kini terbukti benar. Jadi saya nak tanya kepada orang yang bercakap itu, di manakah fakta anda? Mengapa buat cerita baru? Keempat, ada orang di dalam UMNO sedang cuba memarakkan cerita baru, kononnya Najib tidak tahu dana masuk ke dalam akaun dia 42 juta dari SRC.
Tetapi tahukah saudara-saudari bahawa Najib telah membuat kenyataan bercanggah, ya, kerana dan perkara ni sudah disebut oleh hakim. Ya, Najib sendiri membuat kenyataan bercanggah-canggah berhubung dengan pengetahuan dia, berhubung dana 42 juta itu. Jadi buat apa saya nak dengar tukang cerita ni, sedangkan saya lebih rela dengar Najib, bagaimana dia bercanggah dalam temu ramah Al Jazeera, bagaimana dia bercanggah di dalam mahkamah. Dan kalau saudara-saudari nak tahu, ada satu kes samannya melibatkan Najib dengan Ling Leong Sek, bekas Presiden MCA. Pada 2018, dalam satu affidavit sebagai jawapan Najib di dalam mahkamah, ya, bertarikh Februari 23, 2018, Najib mengaku bahawa 700 juta dolar Amerika, ya, 700 juta dolar Amerika, kalau anda tukar, ya, kepada ringgit 2 bilion lebih lah, yang masuk akaun dia. Dia tahu berkenaan dengan 42 juta. Kalau anda baca penuh lah, saya tak nak baca penuh. Dia tahu 42 juta tu adalah daripada SRC. Tapi kalau dalam mahkamah dia kata tak tahu. Kemudian dia mengubah kenyataan dia, bercanggah. Tapi dalam affidavit jawapan dia dalam 2018, kita dapat lihat dia sebenarnya tahu. Jadi saya nak tanya balik kepada orang yang bercakap itu, yang sedang ditularkan, orang UMNO ni, ya, bagaimana dengan percanggahan kenyataan Najib? Sekejap tahu, sekejap tak tahu. Yang anda berdiri sana dengan megah membuat cerita seolah-olah anda lah Najib, anda tahu macam mana Najib ni penipu ke tidak, sedangkan Najib di umum dan di mahkamah menipu bulat-bulat ataupun dilihat seolah-olah menipu. Jadi bagaimana? Saya minta orang tu jawab, ya, dan saya minta saudara-saudari bersandar kepada bukti, bukannya bersandar kepada cerita dongeng yang sedang diwar-warkan. Satu lagi saya nak tegur kepada Isham Jalil. Jadi semalam Isham Jalil kata tidak ada Perdana Menteri yang boleh kekal selagi tidak ada sokongan akar umbi UMNO. Dan Isham Jalil menggunakan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai contoh. Dia kata, kau lihatlah Tun Dr. Mahathir Mohamad 22 bulan sudah tidak menjadi Perdana Menteri. Ini kerana tak dapat sokongan akar umbi UMNO. Saya nak tanya, Isham Jalil ni mabuk apa? Ketum ke? Atau dia tersalah hisap apa ni? Ya. Sebab Tun Dr. Mahathir Mohamad yang kerajaan dulu Pakatan Harapan jatuh dulu, bukannya ada apa-apa berkaitan dengan akar umbi. Ianya bersangkut dengan keterdesakan kluster mahkamah yang bersekongkol dengan pihak-pihak di dalam Pakatan Harapan untuk menumbangkan kerajaan. Ya. Ianya tiada kaitan dengan akar umbi. Ianya adalah kerja kemaruk kuasa sekumpulan ahli parlimen. Jadi sebelum sekongkol itu berlaku, majoriti ada dekat Pakatan Harapan. Selepas sekongkol itu berlaku dan yang menjurus kepada langkah Sheraton, majoriti beralih kepada satu pergabungan baru melibatkan PAS, UMNO dan PPBM dan juga MP-MP lain yang mengkhianati PKR. Ya. Jadi majoriti sudah beralih kepada satu perkumpulan yang tidak mendapat mandat rakyat. Mandat rakyat pada PRU 14 adalah mandat yang diberikan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan, PKR, DAP dan Amanah untuk memerangi dan menumbangkan puak kleptokrat dalam UMNO. Dan seterusnya jika berjaya menumbangkan puak kleptokrat dalam UMNO, untuk menubuhkan satu kerajaan pimpinan Pakatan Harapan yang diterajui oleh Tun Mahathir. Itulah mandat rakyat. Maknanya mandat rakyat itu adalah bersangkut dengan majoriti Pakatan Harapan. Majoriti itu mendapat mandat rakyat. Jadi Mahathir menang dan menjadi Perdana Menteri atas mandat tersebut. Jadi apabila majoriti berubah kepada perkumpulan baru ni yang melibatkan, yang diterajui oleh Perikatan Nasional,
Walaupun Perikatan Nasional dilihat tidak ada masalah jika Tun nak terus kekal sebagai Perdana Menteri, tetapi jika Tun menjadi Perdana Menteri pergabungan baru ni, ianya mengkhianati mandat rakyat, kerana mandat diberikan kepada Pakatan Harapan dan Tun untuk menerajui Pakatan Harapan dalam kerajaan. Mandat bukannya diberikan untuk Tun menerajui Perikatan Nasional di dalam kerajaan. Jadi atas dasar prinsip dan atas dasar menghormati mandat rakyat ni, Tun meletakkan jawatan. Tidak ada kaitan dengan akar umbi. Ini semuanya ada kaitan dengan keterdesakan dan kemauk kuasa puak kleptokrat yang seterusnya berubah menjadi puak kluster mahkamah. Jadi itulah pertanyaan saya kepada Hisham Jalil. Anda hisap apa? Sampai mabuk, sampai buat kenyataan yang tidak masuk akal. Ya? Sekiranya Tun tidak ada prinsip, dia boleh terus kekal menjadi Perdana Menteri Perikatan Nasional. Tidak, akar umbi tidak wujud dalam senario ini. Akar umbi lebih kepada pilihan raya umum. Kat situ baru kita lihat sokongan akar umbi dan sebagainya. Dan Hisham Jalil perlu faham, sekarang ni UMNO diterajui oleh puak kluster mahkamah yang tidak ada sokongan majoriti akar umbi. Malah kita lihat taklimat Presiden UMNO, ya, majoriti pemimpin bahagian dan cawangan boykot. Ya, kat situ anda sudah lihat UMNO sekarang dilanda krisis besar. So itulah penjelasan saya. Cerita-cerita dongeng yang sedang dimarakkan oleh pemimpin-pemimpin UMNO ni kerana terdesak sebab idola mereka yang sah seorang penjenayah kini meringkuk dalam penjara. Jadi sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.